Baik, kita bertemu kembali. Lebih 75,000 warga emas telah menerima dos pertama vaksin di Sarawak. Itu antara paparan berita dari Bumi Kenyalang. Langsung bersama-sama Vanessa Mering. Silakan. Terima kasih Farhan Nabila. Salam hormat dan salam sejahtera. Seramai 75,869 warga emas di Sarawak telah menerima vaksin COVID-19 bagi dos pertama setakat Rabu lepas. Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah mendedahkan daripada jumlah tersebut, seramai 25,601 individu telah lengkap menerima 2 dos vaksin. Datuk Seri Fatimah memberitahu daripada jumlah itu juga 1,143 individu merupakan ahli Pusat Aktiviti Warga Emas PAWE dan Pusat Perkhidmatan Warga Emas PPWE telah menerima vaksin. Justru beliau menyeru ahli PAWE dan PPWE yang belum mendaftar untuk mendapatkan vaksin supaya membuat pendaftaran untuk divaksinasi. Datuk Seri Fatimah berkata demikian pada lawatan pemantauan proses pemberian vaksinasi warga emas di Rumah Sri Kenangan bahagian Kuching. Seramai 58 orang penghuni rumah tersebut menerima vaksin yang dikendalikan oleh 10 orang pegawai daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Program sama akan dijalankan di Rumah Sri Kenangan Sibu pada Rabu depan dengan melibatkan 27 orang penghuni. Proses vaksinasi di Pusat Pemberian Vaksin PPV Hospital Swasta di Kuching iaitu Pusat Perubatan Borneo BMC sejak 20 Mei lepas sehingga hari ini berjalan lancar. Pengurus Eksekutif Pusat Perubatan berkenaan Dr. Kenneth Tan memaklumkan seramai 225 penerima yang layak hadir mendapatkan suntikan vaksin setakat semalam. Dr. Kenneth Tan memberitahu pihaknya mengambil bahagian sebagai PPV dalam usaha membantu mempercepatkan program imunisasi di negeri ini untuk mencapai imuniti kelompok. Ke arah itu katanya, seramai 15 kaki tangan ditugaskan dengan bermula kapasiti 50 orang penerima vaksin setiap hari. Pihaknya juga berhasrat untuk menambah kapasiti maksimum secara berperingkat sehingga 500 penerima setiap hari. Walau bagaimanapun, pihaknya juga masih berhadapan dengan cabaran segelintir penerima yang layak tetapi tidak hadir semasa janji temu yang ditetapkan. Dedahnya lagi, setakat ini hanya 80% penerima vaksin dos pertama hadir pada tarikh yang dijadualkan, sekaligus menyebabkan pihak BMC terpaksa mencari pengganti pada saat-saat akhir bagi mengelak pembaziran vaksin. Beliau turut memberitahu bahawa pengganti bagi penerima vaksin tersebut hanya diutamakan kepada golongan warga emas dan yang mempunyai penyakit komorbid. Mereka tidak hadir pada masa yang ditetapkan. Ada yang terlalu awal dan atau terlalu lewat. So ini menimbulkan isu overcrowding lah. So saya berharap orang penerima vaksin akan hadir pada tarikh dan masa yang ditentukan. Dr. Kenneth berkata demikian ketika ditemui pemberita RTM di PPV swasta tersebut di Kuching. Mengulas lanjut, pihaknya juga akan mengambil bahagian dalam program vaksinasi AstraZeneca yang akan diadakan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching pada 7 hari bulan ini hingga 27 Julai depan. Katanya, walaupun pihaknya menghadapi cabaran kekurangan petugas perubatan kerana kebanyakan jururawat diperlukan membantu hospital kerajaan, namun seramai 80 kaki tangan sudah ditetapkan bagi menjayakan program tersebut kelak. Seramai 5 hospital swasta di negeri ini beroperasi sebagai PPV COVID-19. Kerajaan Sarawak bersetuju menyumbang 2 bulan gaji ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMKN dan Elan Ahli Dewan Undangan Negeri Gabungan Parti Sarawak GPS serta Setiausaha Politik kepada Tabung Bencana Sarawak. Pejabat Ketua Menteri dalam kenyataan media hari ini memberitahu sumbangan tersebut akan dibuat melalui potongan gaji mulai bulan ini dengan keseluruhan sumbangan berjumlah RM3 juta mengikut kadar iaitu 5% hingga 30%.
Bagaimanapun, GPS akan mempertimbang untuk meneruskan sumbangan setiap bulan sekiranya pandemik ini berterusan. Sementara itu, penjawat awam di Sarawak akan menyumbang ibuhan tetap kerakyaan ITK dan ITK awam selama 2 bulan iaitu Julai dan Ogos. Kadar sumbangan adalah RM10 bagi ITKA manakala 5% hingga 50% bagi ITK. Sumbangan melibatkan hampir 7,000 penjawat awam termasuk pihak berkuasa tempatan dan badan berkanun negeri ini dijangka berjumlah RM300,000. Walau bagaimanapun, petugas Barisan Hadapan yang terlibat secara langsung pengawalan wabak COVID-19 dikecualikan daripada pemberian sumbangan ini. Kerajaan negeri juga akan meminta syarikat berkaitan kerajaan GLC untuk turut serta dalam pemberian sumbangan ini sebagai komitmen bersama menangani pandemik COVID-19. Peniaga kecil dan penjaja yang telah menerima bantuan khas Sarawak Kusayang BKSS sebelum ini perlu mengemaskini status akaun Sarawak Pay dengan pihak berkuasa tempatan PBT. Ia bagi memudahkan proses pembayaran BKSS 6.0 yang diumumkan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg baru-baru ini. Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan dalam kenyataan media memberitahu untuk peniaga kecil dan penjaja belesen, PBT akan mendapatkan maklumat secara terus daripada sistem pelesenan sedia ada. Manakala bagi peniaga dan penjaja kecil yang tidak belesen atau sementara, permohonan telah dibuka sehingga hujung bulan ini iaitu secara dalam talian atau secara manual di kaunter PBT. Bayaran geran khas berjumlah RM1,500 itu akan dibayar secara 2 peringkat iaitu RM750 pada Julai ini manakala baki RM750 dibayar pada bulan Disember melalui Sarawak Pay. Lembaga Amanah Kebajikan Islam Bintulu, Lakib dan Masjid Asyakirin Bintulu hari ini menyampaikan sumbangan kepada petugas Barisan Hadapan di 13 lokasi sekatan Jalan Raya SJR di Bintulu. Sumbangan berkenaan berbentuk bekalan makanan dan minuman bagi keperluan petugas Barisan Hadapan yang berkawal di setiap lokasi SJR di Bintulu. Mewakili pengerusi Lakib Datuk Talib Zulpilip, Latif Upit yang juga setiausaha Lakib menjelaskan sumbangan tersebut sebagai tanda sokongan dan penghargaan kepada petugas Barisan Hadapan, anggota polis dan Angkatan Tentera Malaysia yang berdepan situasi panas dan hujan berkawal di SJR. Dengan pihak PJRM, ini adalah yang kedua lah. Selepas sumbangan pertama dulu kita beri dalam bentuk kita menyumbangkan pil-pil vitamin C dan juga lebih kompleks juga vitamin-vitamin lain untuk kita beri kepada petugas-petugas yang bertugas sebagai Barisan Hadapan sebagai tanda prihatin kita lah, Lakib dan juga Masjid Asyakirin. Simbolik penyerahan sumbangan dilakukan di SJR Jalan Tun Hussein On yang diterima oleh Timbalan Ketua Polis Daerah Bintulu, DSP Dennis Bunyam. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada badan-badan NGO dan persorangan yang telah menyumbangkan barang-barang keperluan terutamanya untuk penugasan frontliner di Bintulu ini, terutamanya IPD Bintulu. Selain daripada sumbangan kepada petugas SJR, Lakib turut mengagihkan sumbangan kepada petugas Barisan Hadapan di Hospital Bintulu. Sekian berita dari Sarawak, patuhi SOP, utamakan keselamatan diri. Kita kembali bersama Farha di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Vanessa.